Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan hasil Liga Juara-Juara Eropah. Atletico Madrid menang 3-2 ke atas pasukan Inter Milan menerusi penentu sepakan penalti. Borussia Dortmund menang dengan agregat 3-1 ke atas pasukan PSV Eindhoven. Liga Perdana Inggeris, Bournemouth bangkit untuk tewaskan pasukan Luton Town 4-3 selepas ketinggalan 3-0 pada separuh masa pertama. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Atletico pamerkan kebangkitan di gelagar sendiri. Atletico Madrid berjaya bangkit daripada ketinggalan kepada lawan mereka iaitu pasukan Inter Milan sebelum mengheret perlawanan kepada penentu sepakan penalti. Inter berkunjung ke Civitas Metropolitano Stadium awal pagi tadi dengan membakarkan kelebihan 1 gol yang dibawa mereka daripada perlawanan sebelumnya. Inter bermula dengan agak yakin apabila mereka terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Federico Di Marco pada minit ke-33. Atletico Madrid berjaya memberikan respon pantas dengan menyamakan kembali kedudukan melalui jaringan Antoine Griezmann selang 2 minit kemudian. Kedua pasukan terus mengasak kubu masing-masing tetapi gagal memecahkan kebutuhan sehinggalah pada minit ke-87 Memphis Depay yang masuk selaku pemain gantian berjaya menjadikan gol kedua pasukan tuan rumah untuk menyamakan kedudukan kepada 2 sama menerusi kiraan agregat. Perlawanan kekal dengan keputusan itu sehingga tamat masa tambahan yang diberikan sekaligus mengheret ke penentu sepakan penalti. Penjaga gol pasukan Atletico, Jan Oblak, muncul wira apabila dia berjaya menafikan 2 sepakan pemain Inter iaitu Alexis Sanchez dan juga David Klaassen sebelum Lautaro Martinez merembat kencang melepasi palang gol untuk menghantar bola kepada Maradona dan memastikan kemenangan 3-2 kepada pasukan tuan rumah. Borussia Dortmund tidak berdepan kesukaran untuk singkirkan pasukan PSV. Borussia Dortmund marah ke peringkat suku akhir Liga Juara-Juara Eropah selepas mudah mengatasi pasukan PSV 3-1 menerusi kiraan agregat. Kedua pasukan seri 1 sama dalam perlawanan pertama di gelanggang PSV tetapi berubah menjadi 3-1 apabila Dortmund berjaya menambah 2 lagi gol di tempat mereka. Dortmund berjaya untuk berada di depan menerusi bintang pinjaman mereka iaitu Jadon Sancho seawal minit ketiga. Gol kedua bagaimanapun hadir pada penghujung perlawanan hasil jaringan daripada pemain veteran mereka iaitu Marco Reus. Lawan mereka di peringkat seterusnya belum lagi dapat ditentukan dan ianya sudah pasti akan menjadi saat-saat yang mendebarkan untuk semua pihak. Kita jengah pula ke Liga Perdana Inggeris. Bournemouth bangkit selepas ketinggalan 3-0. Baksi di gelagar sendiri nyata memberikan kelebihan buat pasukan Bournemouth apabila mereka berjaya bangkit untuk mengatasi pasukan Luton Town. Walaupun selepas ketinggalan 3-0 di separuh masa pertama, Luton bermula dengan cukup mantap apabila memperoleh jaringan pertama pada minit ke-9 menerusi Tahith Chong. Mereka kemudiannya menambah gol kedua kali ini menerusi Ogbene pada minit ke-31. Ross Barkley kemudian menambah gol ketiga sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat dan pasukan pelawat bergerak ke bilik persalinan untuk rehat separuh masa pertama dalam keadaan yang cukup selesa iaitu mendahului 3-0. Sebaik saja babak kedua bermula, Bournemouth seakan-akan mendapat tonik tenaga di mana mereka berjaya bangkit dengan memecahkan kebuntuan menerusi jaringan pertama yang dilakukan oleh Dominic Solanke pada minit ke-50. Ilya Zabarnyi pula merapatkan jurang kepada 2-3 melalui jaringannya pada minit ke-62. Antoine Semenyo kemudiannya menyamakan kedudukan selang 2 minit kemudian sebelum muncul wira dengan menjadikan gol keempat pada minit ke-83. Keputusan tersebut kekal sehingga usia penamat dan 3 mata berharga berjaya dimiliki oleh pasukan Bournemouth. Untuk Luton pula, mereka kekal berada di zon penjikiran dengan mengumpul 21 mata, 3 mata saja di bawah pasukan Nottingham Forest. Manchester United berikan bayangan bila Lisandro Martinez akan kembali. Pemain pertahanan pasukan Manchester United, Lisandro Martinez, kini sedang berusaha keras untuk pulih daripada kecederaan lutut yang dialaminya. Walaupun dia sudah terlepas hampir kebanyakan perlawanan untuk musim ini, United tetap melepaskannya untuk menyertai kamp Argentina untuk hasil di peringkat antarabangsa dan ianya merupakan salah satu bayangan terbesar di mana pemain itu sudah hampir untuk kembali bersama dengan skuad utama. Martinez terpaksa berehat lebih daripada 8 minggu untuk memulihkan kembali kecederaan lututnya pada awal Februari yang lalu tetapi tetap dipanggil untuk mewakili pasukan kebangsaan Argentina walaupun dia tidak langsung terlibat dengan latihan semasa di Manchester United. Argentina kini dalam persiapan untuk hasil persahabatan menentang pasukan El Salvador dan juga pasukan Costa Rica di mana kedua perlawanan ini akan berlangsung di Amerika Syarikat. United menjangkakan dia akan kembali bermain pada hujung bulan ini iaitu ketika perlawanan menentang pasukan Brentford tetapi agak mengejutkan kerana United melepaskan dia untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Jika dia sudah benar-benar cergas, sudah pasti akan menggembirakan Erik ten Hag yang pada ketika ini sedang pening memikirkan keadaan pasukan yang dibelenggu masalah kecederaan yang agak serius.
Mohamed Salah berkemungkinan tidak akan diturunkan dalam perlawanan kedua menentang Sparta Praha. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan bayangan di mana pemain sayap utama mereka, iaitu Mohamed Salah, berkemungkinan besar tidak akan diturunkan dalam perlawanan kedua menentang pasukan Sparta Praha yang akan berlangsung di Anfield pada awal pagi esok. Ini adalah bertujuan untuk memberikan rehat yang lebih panjang kepada pemain itu yang baru saja pulih daripada kecederaan hamstring. Mereka ada satu lagi perlawanan penting iaitu menentang pasukan Manchester United pada hari Ahad nanti untuk aksi suku akhir Piala FA Inggeris, dan itu sudah pasti menjadi fokus utama buat Jurgen Klopp. Liverpool sedang mendahului dengan selesa jaringan 5-1 ke atas lawan mereka itu semasa perlawanan pertama di sana, dan Klopp berkemungkinan juga akan mengambil keputusan untuk merehatkan beberapa bintang utama mereka. Menurut daripada bos Sparta, iaitu Brian Priest, dia tetap akan bermain secara menyerang dan tidak akan sekali-kali menggunakan taktik pakai bas kerana menyedari yang mereka memerlukan jaringan untuk mengatasi lawan mereka itu. Dengan jadual sangat padat sebelum international break ini, Klopp mahu memastikan yang setiap anak buahnya mendapat peluang untuk bermain dan juga mendapat rehat yang secukupnya sebelum menghalangi perlawanan seterusnya. Manchester United berdepan kesukaran untuk jual Anthony. Manchester United dilaporkan akan berdepan kesukaran untuk melepaskan Anthony pada musim panas nanti di atas faktor siasatan polis yang masih lagi berjalan ke atasnya. Anthony yang baru berusia 24 tahun tiba di Old Trafford daripada Ajax pada musim panas 2022 yang lalu selepas perjanjian yang bernilai 86 juta pound dimeterai oleh kedua belah pihak. Bagaimanapun, pemain antarabangsa Brazil itu gagal memberikan import dan sehingga kini masih lagi bergelut untuk tampil dalam kesebelasan utama skuad. Dia hanya berjaya menjadikan 9 gol dan juga 4 assist daripada 73 penampilan dalam semua kejohanan yang mereka sertai. Anthony hanya merekodkan 1 gol dan juga 1 assist sepanjang musim ini, di mana kedua-duanya hadir ketika mereka menantang pasukan Newport County untuk aksi Piala FA pada hujung Januari yang lalu. Anthony bersetuju dengan kontrak 5 tahun di Old Trafford, tetapi Manchester United dilihat mahu melepaskannya pada musim panas ini selepas mereka diambil alih oleh Sir Jim Ratcliffe. Pemain tersebut masih lagi berada di bawah siasatan polis di Brazil dan juga England mengenai kes serangan yang dia lakukan terhadap teman wanitanya, dan perkara ini sudah pasti akan mengganggu proses perjualannya. Southgate akhirnya panggil Joe Gomez. Pengurus pasukan England, Gareth Southgate, akhirnya membuat keputusan untuk memanggil semula pemain pertahanan versatile pasukan Liverpool, iaitu Joe Gomez, untuk hasil peringkat antarabangsa yang akan berlangsung pada bulan Mac ini. Southgate masih belum mengumumkan senarai akhir untuk dibuat ke Euro 2024 nanti, dan Gomez dilihat berpeluang cerah untuk melakukan penampilan semula bersama dengan pasukan England selepas 4 tahun diketepikan. Gomez yang baru berusia 26 tahun sudah memiliki 11 senior cap bersama dengan England sebelum terpaksa diketepikan akibat beberapa siri kecederaan yang dialaminya. Dengan prestasi yang memukau telah pun ditunjukkan sepanjang musim ini, dia dilihat bakal menjadi pemain pilihan Southgate yang sememangnya gemar dengan pemain yang boleh beraksi di beberapa posisi dalam pasukan. England dijorakan akan bertemu dengan pasukan Brazil dan juga Belgium dalam aksi persahabatan peringkat antarabangsa, dan perlawanan ini sudah pasti akan menjadi kayu pengukur untuk Southgate membuat keputusan siapakah yang benar-benar layak untuk membarisi senarai 23 pemain yang akan dibawanya ke Jerman nanti. Kita ke jendela perpindahan pemain. Manchester United mahukan Jules Koundé. Manchester United dilihat sedang bersungguh-sungguh untuk melakukan rombakan dalam pasukan mereka dengan kini sedang menyasarkan pemain pertahanan pasukan Barca, iaitu Jules Koundé, untuk dibawa masuk pada musim panas nanti. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Chelsea. Liverpool tidak akan jual Luis Diaz. Liverpool menegaskan yang mereka tidak akan menjual Luis Diaz pada musim panas nanti, walaupun akan menerima tawaran daripada kelab-kelab besar seperti pasukan Barcelona dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Chelsea keluarkan senarai pemain yang akan dilepaskan menjelang musim panas ini. Chelsea telah mengeluarkan senarai nama pemain yang akan mereka jual pada musim panas nanti bagi menampung pembelanjaan untuk mereka membawa masuk lebih ramai pemain baru ke Stamford Bridge nanti. Antara nama-nama yang disebut bakal dilepaskan adalah Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga, Armando Broja, Trevor Chalobah, Marc Cucurella dan juga Raheem Sterling. Mereka juga merupakan di antara pemain yang mempunyai gaji paling tinggi dalam pasukan pada ketika ini. Arsenal jadikan Gyökeres sasaran utama. Arsenal telah menjadikan penyerang pasukan Sporting CP, Vitor Gyökeres, sebagai sasaran utama mereka untuk dibawa masuk pada musim panas ini. Pemain itu dikatakan mempunyai klausul perpindahan yang bernilai 85 juta pound. Liverpool cuba pick up pemain pasukan Atalanta. Liverpool dilaporkan cuba memick up pemain tengah pasukan Atalanta, iaitu Tony Koopmeiners, yang baru saja menjadikan 2 gol untuk membantu pasukannya itu seri 2 sama dalam perlawanan hujung minggu lalu. Liverpool bagaimanapun akan berdepan saingan daripada pasukan Juventus.
Manchester City mahu lanjutkan kontrak Phil Foden. Manchester City dilaporkan akan melanjutkan kontrak bintang mereka, iaitu Phil Foden, selepas tamat musim nanti. Ini kerana mereka mahu memberikan fokus untuk menghabiskan musim ini terlebih dahulu, sebelum memikirkan tentang hal lain yang berkaitan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.